Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulkarnain Amin bin Razali. Nombor matrik B0918103447. Baiklah, hari ini saya akan membentangkan tentang topik kemahiran perundingan. Apa itu kemahiran perundingan? Kemahiran perundingan boleh didefinisikan sebagai satu kaedah ataupun proses yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk bertukar-tukar barangan atau perkhidmatan dan berusaha untuk mencapai kata sepakat terhadap konflik yang timbul agar kedua-dua belah pihak yang terlibat boleh mencapai kata sepakat dan membuat keputusan mengikut persetujuan kedua-dua belah pihak. Ianya juga boleh dikenali sebagai proses tawar-menawar. Baiklah, mengapa kita memerlukan kemahiran perundingan? Pada abad kini, kemahiran perundingan telah disenaraikan oleh World Forum sebagai antara senarai tertinggi bagi unsur soft skill yang diperlukan dalam kehidupan dan dalam bidang kerjaya. Kemahiran perundingan menjadi asas untuk mencapai persetujuan antara kedua-dua belah pihak untuk menjayakan objektif masing-masing. Sebagai contoh, seorang penguasa syarikat antarabangsa perlu mempunyai kemahiran perundingan untuk mengembangkan syarikatnya. Kemahiran perundingan amat penting untuknya kerana beliau bukan sahaja berunding dengan masyarakat tempatan, bahkan masyarakat antarabangsa. Dari segi bahasa dan kaedah yang digunakan pasti berbeza. Kerana itulah kemahiran perundingan amat penting untuk kita. Bukan itu sahaja, satu lagi contoh mudah yang boleh saya ambil adalah seorang suami meminta isterinya membawakan kunci kereta. Di situ juga berlaku proses perundingan. Jadi, keseluruhannya, amalan perundingan ini sentiasa berlaku dalam kehidupan kita seharian, sama ada kita sedar ataupun tidak. Jadi sebab itulah saya tekankan di sini, kemahiran perundingan ini perlu ada dalam diri kita bagi memudahkan kelangsungan kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Nama saya Muhammad Azri Hanafi bin Abu Samah, B0918100035. Saya akan teruskan pembentangan tentang pengenalan kepada perundingan. Perundingan ni hampir setiap hari kita buat dengan sesama manusia. Sebagai contoh, pelajar. Kalangan pelajar ni dia orang akan berunding kalau di dalam rumah sewa. Dalam rumah sewa tu dia akan berunding dan dia akan membagikan bayaran untuk bil bulanan. Dan siapa yang akan melakukan tugas-tugas harian sepertinya membersihkan rumah, tandas, bilik. So dia akan berunding sesama dia orang untuk membagikan tugas. Dan antara contoh lain di pejabat, antara pekerja dan juga majikan. Pekerja dan majikan ni dia akan berunding sesama diorang untuk mendapat manfaat antara kedua pihak. Sebagai contoh, pekerja akan meminta gaji yang setimpal untuk mereka dengan tugas yang mereka dapat daripada majikan. Seterusnya, kepentingan skill perundingan terhadap individu. Sebagai contoh, kenderaan, rumah yang kita nak beli, kita akan nego dulu harga dia berapa supaya kita mendapat harga yang berpatutan dengan apa yang kita beli. Seterusnya, pekerjaan. Sebagai yang saya cakap tadi, gaji. Pekerja akan meminta gaji yang setimpal dengan pekerjaan yang diberikan oleh majikan. Maksudnya gaji RM1,500 dengan pekerja minta setimpal dengan pekerjaan yang majikan bagi terhadap mereka. Seterusnya, pasangan dan anak-anak mereka. Sebagai contoh, sebagai bapa dia kena berunding dan menyelamatkan keadaan supaya keadaan jadi baik antara dalam keluarga. Sebagai contoh, jika pasangan meminta hadiah ke apa, kita berunding lah. Kalau jika perlu, kita perlukan. Bezakan antara keperluan atau kehendak. Seterusnya, dalam perundingan juga terdapat perunding profesional. Sebagai contoh, pelabur dan pembiaya, pelanggan, pesaing dan rakan usaha sama, pembekal, kaki tangan, pengawal selia dan pelanggan, arkitek dan jurutera dan subkontraktor. Antara mereka ni antara perunding yang mempunyai skill yang tinggi lah kalau kita berunding. So,
maknanya kita perlu improve kita punya skill dalam perundingan supaya orang senang untuk berunding dengan kita dan kita pun senang untuk berunding dengan orang. Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Rifki Sani bin Maknoh. Nombor matrik saya B091810282. Dan hari ini saya nak terangkan tentang pengenalan perundingan. Okey, dalam perundingan ni merupakan satu aktiviti yang mana kita biasa orang gunakan untuk mempengaruhi orang lain dan untuk mencapai objektif peribadi. Macam contoh, kita interview kerja. Okey, macam interview kerja, bila sampai satu part interview tu, kita akan berunding dengan interviewer kita tu berkenaan dengan gaji. Itu sebagai contoh. Kira gaji tu adalah objektif peribadi kita. Okay. Yang kedua ialah perundingan adalah penting untuk kehidupan yang berkesan dan memuaskan. Dan juga yang ketiga, kita semua perlu ada maklumat, kerjasama dan sokongan untuk orang lain, baru adanya berlaku perundingan ni. Okey, sebagai contoh, sekiranya kita berunding ketika berada di rumah. Okey, macam contoh pertama sekali dengan ibu bapa kita. Okey, benda ni mungkin berunding dari segi minta wang harian, minta izin untuk keluar daripada rumah. Itu merupakan adalah satu perundingan. Kalau dengan kawan-kawan pun ada juga perundingan. Ganjaran untuk prestasi yang baik, siapa yang melakukan kerja-kerja untuk mencuci dan membasuh pakaian, membersihkan sampah dan lain-lain. Itu saja pada part saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hairi bin Muhtar, bernombor matrik B09181038 dan saya akan menyambung perbentangan daripada kawan saya tadi, Rifki Sani. Dan pada perbentangan saya akan membentangkan tentang win-win situation. Win-win situation ini adalah salah satu hasil yang ingin dicapai di dalam sebuah perundingan di mana kedua-dua belah pihak mendapat hasil apa yang mereka inginkan. Contohnya, kita dapat lihat pada tahun 2012 hingga 2014 di mana negara Malaysia telah membuat satu perjanjian dengan negara China untuk meminjam bandar gergasi. Dalam perjanjian tersebut, negara China dan negara Malaysia telah mendapat keuntungan yang setanding. Contohnya, negara China telah mendapat keuntungan daripada negara Malaysia kerana negara Malaysia telah menyewa bandar gergasi tersebut, dan negara Malaysia wajib membayar sewaan tiap bulan kepada negara China. Dan untuk negara Malaysia, dia mendapat keuntungan daripada jumlah pengunjung datang melawat untuk melihat bandar gergasi di zoo negara. Di mana kita dapat lihat pada situasi ini, negara China telah mendapat keuntungan daripada Malaysia dan negara Malaysia telah mendapat keuntungan daripada jumlah penduduk yang mengunjung untuk melihat bandar tersebut. Seterusnya, daripada win-win situation ini kita mendapat 4 konsep. Yang pertama adalah loss-loss, yang kedua adalah win-loss, ketiga loss-win, dan keempat win-win. Di mana saya dapat buktikan konsep-konsep ini sebagai contoh. Kita ambil dari kehidupan harian kita lah. Contohnya, saya mengajak kawan saya pergi tengok wayang, dan untuk loss-loss konsep, saya dan kawan saya bertengkar sebab saya nak tengok wayang lain dan dia nak tengok wayang lain. Dan untuk win-loss, saya berhasil mengajak kawan saya untuk tonton wayang yang saya nak, dan kawan saya terpaksa menurut saya. Dan yang ketiga, loss-win, di mana saya terpaksa mengikut kawan saya untuk melihat wayang. Dan yang keempat adalah win-win situation, di mana saya dan kawan saya melihat wayang yang kedua nak. Contohnya, saya nak tengok
cerita Fall in Love, dan kawan saya nak tengok cerita Guardian Galaxy. So selepas kami berdua tengok movie Fall in Love, then after that kita tengok Guardian Galaxy. Itu adalah maksud win-win situation yang tepat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Zulim yang berapa Program Metrik B0918101098 akan menyambung semula perbentangan yang dilakukan oleh rakan saya tadi, iaitu Hairi. Jadi hari ini saya akan bincangkan tentang kesilapan-kesilapan yang sering dilakukan oleh perunding semasa berunding. Okey, kesilapan yang pertama adalah perunding tidak ada pengetahuan ataupun pengetahuan yang lemah terhadap motif utama perunding. Ini bermaksud perundingan yang dilakukan semasa merunding adalah tidak mempunyai matlamat yang jelas ataupun matlamat utama. Seterusnya, tidak memberikan alternatif. Tidak memberikan alternatif bermaksud kita hanya menjalankan rundingan dalam keadaan satu hal saja tanpa ada komunikasi antara perunding dengan perunding yang lain. Yang ketiga, kegagalan untuk mengakui sepenuhnya kebimbangan orang lain. Yang keempat adalah sikap tidak sabar yang ada terhadap perunding dengan perunding yang lain. Yang kelima adalah masa yang tidak sesuai. Masa yang tidak sesuai bermaksud semasa rundingan berlaku terdapat isu-isu yang sensitif yang tidak sesuai diketengahkan semasa merunding. Seterusnya adalah membenarkan emosi muncak. Benarkan emosi muncak bermaksud kita membiarkan emosi mengawal kita semasa kita berunding. Yang terakhir adalah penutupan rundingan yang lemah. Ini bermaksud rundingan yang kita lakukan tidak mencapai kata sepakat ataupun kata matlamat semasa merunding yang menyebabkan kegagalan berlaku semasa merunding. Jadi, apa yang kita harus lakukan semasa merunding adalah bersedia, dan juga kemahiran mendengar merupakan kunci utama untuk kita menjayakan rundingan yang berlaku. Sekian, terima kasih.